Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini nasihat paling tepat untuk didengar oleh semua ahli UMNO, pemimpin UMNO. Yaitu, Azalina minta ahli UMNO henti spekulasi isu titah edendum. Ketua Penerangan UMNO Azalina Othman Said menggesa ahli parlimen itu menghentikan sebarang spekulasi mengenai titah edendum berhubung hukuman penjara Najib Razak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi berkata, perkara itu akan didengar oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lama lagi dan oleh itu mereka harus menyerahkannya kepada Badan Kehakiman. Kalau Mahkamah Rayuan sudah buat keputusan bahwa perlulah Mahkamah Tinggi dipulangkan balik tentang isu titah itu, saya nak minta semua dari parti untuk serahkan balik kepada Mahkamah Tinggi, kata beliau. Pada 13 Januari, Mahkamah Tinggi akan tetapkan tarikh perbicaraan dan saya minta kita semua tak payah buat spekulasi kerana sekarang ini Mahkamah memainkan peranan untuk membuat penentuan, katanya. Kita pun tak nak isu subjedis maknanya. Bila dah jadi kes, Mahkamah banyak komen-komen. Saya rasa pun tak adil bagi semua pihak, katanya, seperti dipetik UMNO Online. Azalina menambah bahawa Mahkamah Rayuan dalam keputusannya minggu lepas telah mengesahkan kewujudan titah edendum itu yang memerintahkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya di rumah. Proses seterusnya adalah untuk Mahkamah Tinggi memutuskan sama ada titah edendum itu sah di sisi undang-undang, tegas Azalina lagi. Ini tak ada isu dengan kesahan ini, hanya isu tentang kewujudan. Kesahan ialah isu lain, yaitu isu undang-undang. Tetapi ini adalah isu kewujudan dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini, saya percaya akan dipanggil oleh Mahkamah, katanya lagi. Jadi saya nak minta ahli parti kita, biarkanlah Mahkamah membuat keputusan setelah semua fakta diterima oleh Mahkamah daripada semua pihak, kata ahli parlimen pengerang itu. Isnin lalu, Mahkamah Rayuan dalam keputusan 21 membenarkan Najib memulakan semakan kehakiman untuk memaksa Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan menguatkuasakan titah yang didakwa oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Panel yang diketuai Hakim Aziza Nawawi memerintahkan perkara itu dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendengar merit semakan kehakiman. Apa komen anda untuk isu kali ini? Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini menulis, Purple Mouse 7378 kata, yang tak faham ialah UMNO pro Najib dan walaun PAS, kata Purple Mouse. Buat-buat tak faham atau buat-buat tak tahu. Mungkin PAS faham, tapi ini peluangnya untuk menunggang manfaat politik. Ini peluangnya PAS untuk mengganggu gugat Anwar Ibrahim. Kerana dalam isu lain mereka tak mampu menggugat lagi. Tapi dalam isu Najib tiba-tiba boleh pula. Uda B2024 menulis, saranan YB Menteri Undang-Undang adalah jelas dan mudah untuk difahami. Mahkamah pun akan tetapkan tarikh mula bicara. Tak payah nak kalut-kalut lagi. Banyak kerja lain yang perlu dibuat lagi. Salah satu komen yang paling bagus, laporan berita paling bagus yang ditulis oleh Kadir Jasin ialah, cukup-cukuplah manjakan Najib, kata Kadir Jasin. Apabila pendapat anda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang titah edendum. Kata ahli parlimen PKR Hassan Abdul Karim yang selama ini banyak bercakap menentang ataupun banyak mengkritik Anwar Ibrahim, walaupun dia seringkali mengkritik dan mencetuskan kontroversi terhadap Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan, kali ini dia kata jangan libat Majlis Raja-Raja bincang di parlimen, kata ahli parlimen PKR. Seorang ahli parlimen PKR menepis cadangan peguam Hanif Katri Abdullah untuk Majlis Raja-Raja membincangkan dakwaan Putrajaya enggan mengakui dan melaksanakan titah edendum berhubung hukuman penjara Najib Razak.
Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata, isu berkenaan lebih sesuai dibincang di Parlimen. Hanif Katri dikatakan memohon Majlis Raja-Raja mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan keingkaran Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Peguam Negara sebelum ini mengakui kewujudan titah addendum berkaitan bekas Najib. Hanif Katri mempersoalkan mengapa sebelum ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim berdiam diri dan tidak mengakui kewujudan titah berkenaan. Cadangan Hanif Katri yang ingin melibatkan Majlis Raja-Raja adalah satu tindakan yang bahaya yang boleh membawa wujudnya krisis perlembagaan di negara ini, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim dalam satu kenyataan. Mengulas lanjut mengenai perkara ini, Hassan mengingatkan Hanif kepada peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan kuasa Majlis Raja-Raja. Menurut Hassan, Majlis Raja-Raja tidak mempunyai kuasa sedemikian untuk membincangkan dakwaan keengganan Perdana Menteri seperti yang disarankan oleh Hanif. Sebaliknya, tegas Hassan, platform yang sesuai untuk merujuk Perdana Menteri ialah Parlimen. Tambahnya lagi, Hassan berkata, soalan yang dibangkitkan Hanif juga akan dijawab di mahkamah ketika semakan kehakiman Najib mengenai titah addendum itu didengar. Ini termasuk sama ada addendum itu pernah dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan dan jika ia memenuhi perkara 42 dalam kurungan 9, Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa lembaga itu perlu membincangkan sebarang pendapat bertulis yang dikemukakan oleh Peguam Negara. Jika kita dapat kita ketahui bukan sekarang tetapi apabila permohonan semakan kehakiman Najib didengar tidak lama lagi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Maka dengan rendah hati dan hormat kepada sahabat saya Peguam Sini Hanif Katri supaya bersabar dulu. Jangan cepat hendak menyalahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ataupun Peguam Negara. Dan yang lebih penting lagi, saya nasihatkan, janganlah mengheret negara kita ke kancah krisis perlembagaan berkaitan isu titah addendum tersebut. Biarlah mahkamah merungkai segala kekusetan, katanya lagi. Semalam Hanif menyifatkan di Facebook rayuannya agar Majlis Raja-Raja mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan mengenai dakwaan Anwar dan pentadbirannya enggan memperakui titah tambahan itu. Ini berlaku selepas Anwar mengakui bahawa Peguam Negara menerima surat berhubung titah addendum yang memerintahkan untuk Najib menjalani baki hukuman penjara di rumah. Bagaimanapun Anwar berkata selepas surat itu diterima yang di-Pertuan Agong bertukar dan Peguam Negara menyerahkan surat itu kepada Istana Negara untuk membenarkan Agong yang baru dilantik, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar membuat keputusan, kata Anwar lagi. Beberapa komen daripada netizen, Black Panther kata itu adalah cadangan lawyer buruk, biarkan aja, kata Black Panther. Purple Mouse kata, Hanif Katri ni orang Mahathir Pro PN nak ambil kesempatan memburukkan Perdana Menteri ke-10. Itulah niatnya, bukan dia tak tahu addendum tu macam mana nak dilaksana kalau tidak dibincang dalam lembaga pengampunan yang Agong sendiri pengerusikannya, kata beliau. Pada 29 hari bulan, mesyuarat 31 Agong tamat pemerintahan. Dalam masa 2 hari, bolehkah Peguam Negara laksana? Lebih baik addendum itu diperkenan oleh Agong ke-17 lebih teratur setelah mesyuaratkan nanti, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa tuduhan Mahathir pula kali ini? Giliran mencuri, anak Pakla nafi tuduhan Dr. Mahathir. Anak kepada Abdullah Ahmad Badawi menafikan memberitahu anak Dr. Mahathir bahawa gilirannya telah tiba untuk memperkayakan dirinya menggunakan kedudukan bapaknya sebagai Perdana Menteri. Saya menafikan sepenuhnya. Saya tidak pernah berkata sedemikian dan saya juga tidak melakukan perkara sedemikian, kata Kamaluddin Abdullah dalam catatan Instagram lewat malam tadi.
Kamaludin menyorot bahawa Mahathir yang satu ketika memilih Abdullah untuk menggantikannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 sedang marah dan kecewa dengan banyak hal. Mahathir jelas sangat kecewa dan sangat marah dengan banyak perkara terhadap ramai orang, katanya lagi. Kamaludin bagaimanapun tidak membalas serangan Mahathir dan sebaliknya menyeru orang ramai mendoakan bekas Perdana Menteri itu yang mencecah usia 100 tahun ini. Yang terbaik yang boleh kita lakukan ialah mendoakan kesejahteraannya dan berharap pada usia senjanya dia mendapat ketenangan dengan dirinya sendiri, tambahnya lagi. Jumaat lalu, Malaysia kini melaporkan bahawa Mahathir mendakwa bahawa dia terkejut apabila mengetahui daripada anaknya tentang perbualan yang didakwa dengan anak Abdullah. Mereka penggantinya percaya semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya menyalahgunakan kuasa dan korup. Anak Abdullah memberitahu anak saya, sebelum ini giliran kamu, sekarang giliran kami. Giliran untuk apa? Untuk mencuri wang. Saya terkejut, kata Mahathir lagi. Mahathir mengeluh bahawa daripada menumpukan kepada memimpin dan membina negara, mereka melihat kuasa Perdana Menteri sebagai cara untuk memperkayakan diri mereka sendiri. Pada peringkat itu, saya menyesal kerana meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003, tambah Mahathir lagi. Selepas meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri buat kali pertama pada 2003, Mahathir memilih Abdullah sebagai penggantinya, namun kemudian sering tampil mengkritik kepimpinan Abdullah. Abdullah yang terpaksa melepaskan jawatannya selepas prestasi buruk Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke 2008 pada tahun 2008 diserang tanpa henti oleh Mahathir sepanjang satu penggalnya memegang jawatan. Dalam bukunya bertajuk Awakening in 2013, Abdullah yang lebih dikenali sebagai Pak Lah membidas Mahathir. Saya tidak suka apa yang Mahathir lakukan. Saya memberi Mahathir peluang untuk memberikan pandangannya kepada saya. Saya pergi berjumpa dengannya tetapi dia memilih untuk mendedahkan kepada umum dalam serangannya terhadap saya dan pentadbiran saya. Mahathir tidak boleh menafikan beliau menyumbang kepada penghakisan sokongan BN pada pilihan raya umum ke tahun 2008 melalui kritikan dan serangannya yang terbuka dan tidak wajar. Memanggil pentadbiran saya yang termasuk majoriti dari kabinetnya sendiri sebagai 6:30, tidak cekap dan menuduh kami melakukan rasuah serta segala macam perkara, kata beliau lagi. Abdullah mendakwa Mahathir tidak boleh menerima apa-apa wawasan negara melebihi apa yang telah dipetakannya sebelum bersara. Mahathir hanya mahu ikut caranya sendiri dan dia percaya bahawa caranya adalah satu-satunya jalan. Apabila saya cuba melakukan perkara berbeza, dia percaya bahawa saya melakukan perkara yang salah. Tetapi itulah Mahathir, kata Abdullah. Pada tahun 2008, Mahathir telah mendesak Najib Razak yang ketika itu timbalan Perdana Menteri mengambil alih tampuk kepimpinan daripada Abdullah. Bagaimanapun beliau kemudiannya membentuk pakatan dengan Pakatan Harapan yang merupakan pembangkang ketika itu untuk menjatuhkan Najib pada pilihan raya umum 2018 dan menjadi Perdana Menteri sekali lagi selama 22 bulan pada usia 92 tahun. Pada 2013, Mahathir telah menyalahkan Abdullah dan Najib atas kegagalan wawasan 2020 selepas Lim Kit Siang dari DAP menegaskan bahawa kesemua 9 cabaran strategik yang dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri itu semasa melancarkan pelan tindakan pada tahun 1991 itu adalah kegagalan besar. Mengakui bahawa wawasan 2020 telah gagal, dia berkata, bagaimanapun ia bukan kegagalan saya. Tiada apa-apa yang menunjukkan bahawa wawasan itu menuju ke arah kegagalan sehingga saya berundur pada tahun 2003, kata Mahathir. Wawasan itu diketepikan sebaik sahaja Tun Abdullah dan Datuk Seri Najib mengambil alih. Mereka mengetepikan semua dasar dan hala tuju yang telah saya petakan untuk Malaysia, tambah beliau lagi. Mahathir yang mengalami kekalahan teruk dalam pilihan raya umum lalu kini bergabung dengan pembangkang semasa Perikatan Nasional dan merupakan penasihat tidak rasmi kepada kumpulan rasmi 4 kerajaan negeri yang dikuasai PN yang digelar SG4
atau 4 kerajaan negeri. Beberapa komen daripada netizen untuk isu kali ini, apa pula komen anda? Antara komen daripada netizen, Mujahid kata, tak tahulah apa nak jadi, apa dia katakan, saya percaya juga sikit-sikit, kata Mujahid. Kotaro Minami kata, Atuk Nyanyok hanya pandai menuduh dan memfitnah orang lain. Bagi kami, Paklah adalah seorang insan yang berbudi mulia dan tidak mengira kaum dan darjat. Tak macam si Atok ini, resis dah tua tapi tak pernah sedar diri, kata Kotaro Minami lagi. Mr. Sakau kata, Atok jiwa sangat terganggu dengan kes Batu Putih yang sedang disiasat dan kes mahkamah yang sedang berjalan. Lawan Atok yang sebenar ialah Perdana Menteri ke-10 dan bukan 4 Perdana Menteri yang terakhir. Kalau Atok beranggapan mampu menjatuhkan Perdana Menteri ke-10, Atok memang tersalah orang, kata Mr. Sakau. Black Panther kata, fitnah tu dosa dan jalan ke neraka, kata Black Panther. Anak JB pula kata, Tun Mahathir walaupun sudah menghampiri 100 tahun masih berusaha untuk kekal relevan dalam politik Malaysia. Malah beliau sering dilihat seolah-olah masih bercita-cita untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Meskipun telah menjawat jawatan itu sebanyak 2 kali sebelum ini. Salah satu kelemahan terbesar Mahathir ialah kepercayaan bahawa hanya dirinya yang berkebolehan dan layak mentadbir negara. Sikap ini menjadikannya beliau seorang pemimpin yang sukar menerima pandangan berbeza dan seringkali melihat pandangan orang lain sebagai tidak setanding dengan pemikirannya. Mahathir juga dikenali sebagai seorang individu yang menyimpan dendam politik, menjadikannya sukar untuk memaafkan atau melupakan perselisihan dengan pihak-pihak tertentu. Dalam banyak hal, ini mencetuskan konflik yang berpanjangan dengan pelbagai tokoh politik, termasuk mereka yang dahulunya pernah menjadi sekutunya. Beliau seringkali digambarkan sebagai seorang pemimpin yang sukar mengakui kesilapan sendiri. Dalam pandangannya, beliaulah yang sempurna, manakala pihak lain sering disalahkan atas kegagalan atau kelemahan tertentu. Ini mencerminkan keteguhan pendirian Mahathir tetapi pada masa yang sama menghalang pembaharuan dan penerimaan idea-idea baharu. Walaupun tidak dinafikan bahawa Mahathir telah banyak berjasa dengan Malaysia, sepanjang pentadbirannya, kelemahan-kelemahan ini telah menimbulkan persoalan sama ada sumbangannya yang dahulu kini dibayangi oleh keengganannya untuk berundur dan memberi laluan kepada generasi baharu. Jimmy Page kata, Tun sokong menantu Paklah KJ tapi tak setuju kalau semua bila dah jadi pemimpin nak sakau. Kamal memang dah lama buat bisnes, tak sakau, kata Jimmy Page. Mokzani pun buat oil and gas industry. Semua cuba nasib, ada yang berjaya, ada yang tak. Tun relevan, dia je boleh satukan Melayu, kata Jimmy Page. Wah, itu pendapat Jimmy Page lah kan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.